Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke channel aku, channel Syazam Raja. Terima kasih pada korang semua yang masih lagi setia dengan channel aku ni. Yang dah subscribe tu, aku ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak. Yang belum lagi subscribe tu, please tekan butang subscribe dan juga tekan butang loceng tu. Jadi, untuk video kali ni, kita nak review kembali peti sejuk ni setelah 1 tahun, 7 bulan dan 18 hari. Tapi sebelum tu, korang layan intro aku ni dulu. Alright guys, terima kasih kerana masih setia dengan video ni. Seperti mana yang aku katakan tadi, hari ni kita nak review kembali peti sejuk aku ni setelah 1 tahun, 7 bulan dan 18 hari. Kita nak tengoklah condition dia macam mana. Sebab apa? Sebelum ni aku ada buat 2 video. Yang pertama iaitu video unboxing dan juga yang kedua review setelah 8 bulan tu. Ada juga yang komen-komen mengatakan ada yang diorang dah beli rosak apa semua tu lah. Dan ada yang kata lepas 2 tahun rosak tu. So kita nak tengok condition peti sejuk aku yang sekarang ni, condition dia macam mana. Dan harap-harapnya untuk masa-masa akan datang tu korang doakanlah peti sejuk ni dapat bertahan lebih lama lah kan. Alright, tanpa kita memakan masa, jom kita nak tengoklah satu persatu condition dia. Tapi sebelum tu, sebelum kita pergi masuk buka semua ada satu feature sebenarnya yang menarik lah dekat peti sejuk ni yang aku rasa aku tak tunjukkan secara detail, iaitu kat sini okay, yang kat sini ni adalah display control dia. Display control dia lain daripada yang lain lah. Dia kita boleh touch screen lah. Kalau korang tengok kat sini, display control ni dia ada 3 bahagian lah ataupun 4 bahagian. Okay, 3 bahagian kat atas ni adalah display menunjukkan suhu section yang pertama lah, iaitu yang ke atas ni lah. Yang kedua, section yang kedua ni dekat bawah. Dekat bawah ni ada pintu yang bawah ni belah kanan. Dan yang ketiga ni adalah freezer, dia tulis kat situ adalah section yang ketiga dekat bawah ni belah kiri. Dan yang keempat ni kalau korang tengok, ini adalah dia punya display control lah. Bukan display control, maksudnya indikator kita pilih apa sebab kat sini ada beberapa setting lah yang korang boleh pilih. Jom kejap cara nak unlock sebab yang ni dia lock kita tak boleh nak tekan. So dia tak boleh nak tekan apa-apa lah. So kalau nak unlock, kita kena tekan kat sini selama 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. So dia unlock and then kita boleh pilih lah. Kalau korang tengok kalau setiap kali aku tekan ni, display ni akan berubah lah nombor-nombor tu berdasarkan setting-setting lah. Okay, kita tengok yang pertama dulu. Yang pertama ni adalah super cool. Super cool ni adalah setting super cool lah. So nanti yang ini kita boleh ubah. Contohnya kat sini super cool ni, kalau ni kita boleh tukar dia punya suhu lah. Dia akan pusing balik 8, 7, 6, 5. Dia patah balik lah. Kebiasaannya yang untuk super cool ni kita letak 2. So macam tu lah. My fresh choice ni dia kat bawah ni. My fresh choice ni dekat bawah. Yang ni pun kita boleh ubah lah. Ni biasanya kita biar by default dia 10 negatif 10 darjah Celsius lah. Yang ini my fresh choice ni maksudnya kita simpan daging ke apa ke yang kita tak nak beku sangat lah. Yang kita tak nak jadikan dia air batu kan. So kita letak sebagai dia beku tapi tak sebeku air batu lah. Air batu kan betul-betul keras kan. Sekejap, ni biasa kita biarkan. Yang ni freezer ni kalau kita nak ubah kita tekan lah. Yang ni kita letak maksimum tau. 25 darjah Celsius ni maksimum. So maksimum ni dia dekat bawah ni akan jadi air batu lah. So air batu kita kena letak dekat belah kiri ni. Okey Kalau kita tekan yang ni, yang pertama tadi kita letak sebagai super cool. Yang kedua kejap kita tengok. Yang kedua ni super freeze. Super freeze. Dia untuk sejuk lah. So kalau kita tengok benda ni akan berubah-ubah lah. Dan seterusnya adalah AI lah. Artificial Intelligence. Artificial Intelligence ni kalau kita set yang ni, dia akan set sendiri tau dia punya suhu tu. Yang ni menarik jugalah. So better kita letak yang ni lah. Dan yang kedua terakhir ni adalah energy saving lah. Untuk kita save elektrik. Situ energy saving. And then last kali ni kalau kita pergi bercuti. Kalau kita pergi bercuti, kita kena letak mode ni lah. Mode holiday ni. Tapi mode holiday ni kita jangan letak barang-barang yang ni lah, orang kata yang cepat rosak lah orang kata kan. Sebab kebiasaannya bila mode holiday ni dia akan macam kita boleh on, kita ada barang tapi tak perlulah letak barang-barang yang tak tahan lama sangat lah. So macam tu lah. Okay.
Oh lambat. Kalau kita biarkan lama, dia automatically akan lock terus. So kita tak nak. So kita unlock balik. So kita pilih mode lain lah. So kita nak pilih mode AI ni lah. Kita biarkan. Ataupun kalau kita nak lock, kita tekan lama 5 saat. So dia akan lock lah. So sekarang ni mode AI lah. So macam tu mode AI. So dia akan artificial intelligence lah. So dia akan sesuaikan dengan barang apa yang ada kat dalam. Lebih kurang macam tu lah. So itu yang aku baca dekat manual dia. Alright, itu adalah setup dia. Okay. Alright. Kita nak tengok keseluruhan dulu yang dekat luar ni. Okay, jom keluar Okay, kat luar tadi kan aku ada cerita ada 3 section. Ni yang pertama adalah section yang pertama. Ni section yang pertama ni. Ini adalah freezer kita lah. Nanti kita tengok kat dalam. Ini kita letak barang-barang semua tu lah. And then dekat bawah ni ada freezer. Okay. Kat bawah ni ada 2 freezer. 2 jenis freezer lah. So yang pertama ni My Fresh Choice tadi tu lah. Yang kita nak letak barang-barang daging ke apa. Tapi kita tak nak dia beku, betul-betul beku lah. Macam tu So belah sini adalah yang freezer ni. Freezer betul-betul freeze lah. Betul-betul dia jadi air batu. Kalau kita nak buat air batu, kita kena letak belah sini. Kalau kita nak letak aiskrim ke apa semua, kita kena letak belah sini lah. So yang ini dia akan betul-betul keras lah. Jadi air batu. Alright, jom kita tengok sikit dia punya condition ya setelah setahun 7 bulan 18 hari ni. Okay, kalau korang tengok ada yang tanya ni kaca ke? So untuk model ni, ini memang kaca tau. Kalau korang tengok dia pun memang kaca tebal lah. So setakat ni alhamdulillah tak ada apa-apa yang rosak lah kan. Sebab tak pernah lagi aku terketuk dengan kuali ke apa. Tak ada lagi lah. Tu So warna dia warna putih tau. So dia ada 2 jenis warna. Satu putih dan satu grey. Grey gelap macam tu. Ataupun macam hitam sikit lah. Tapi masa tu aku fikirkan macam nak sesuaikan dengan dinding kot masa tu. Entah. So aku pilih yang warna putih ni lah. So yang ni kaca. So tak boleh nak letak fridge magnet ke apa ke. So dia kaca lah. Setakat ni memang aku rasa keras lah ni. Sebab dia tebal ni Sebab dia yang tanya mudah pecah ke. Mungkin kalau kita intentionally ketuk memang pecah lah. Tapi setakat nak tersenggol-senggol ke kan. Mungkin tak pecah lah. So macam tu So kalau kita tengok macam tu lah Okay, design dia macam ni. Ni dia curve sikit. Sebab yang ni ada macam tempat pemegang lah kalau kat dalam ni. Ni ada tempat pegang. Korang boleh tarik macam tu lah. Dan ni. Dan dia memang sedap lah kalau korang tutup. Dia pop. Tutup terus lah. Okay, itu belah-belah depan dia. Okay, dia ni logo dia lah. Logo dia ni warna silver-silver sikit. Cantik sikit. Cantik lah. So tak adalah dia terkopik ke apa kan. So dia duduk dalam kaca tu. Macam tu. Okay. Kalau korang banyak fridge magnet, mana nak bubuh, letak kat tepi ni lah. Sebelah ni dia besi lah. Ni besi. Ni ada aku letak fridge magnet lah. Ada yang mengatakan fridge magnet tak bagus letak, aku main letak je lah. Lantak lah apa nak kata. So aku letak kat sini lah. Ni banyak-banyak ni dah tak cukup dah. Nak letak atas tu. So kita letak sini. So macam ni lah. Dia punya kebesaran dia. So macam ni. So ni tebal pintu dia macam ni Setakat ni tak ada apa-apa lagi yang rosak lah kan. Setakat ni alhamdulillah. Okay. Material dia ni memang besi lah. Tapi dia ada macam texture sikit lah. Okay. Alright. Okay, kalau tengok belakang ni aku ada tulis tau. Tarikh bila aku beli tu. Kalau tengok kat belakang ni. Kalau tengok sini aku ada tulis tu. Tarikh dia 27 Januari 2020 kat sini aku tulis pakai marker. Masa video pertama tu korang boleh tengok aku tulis pakai marker tu lah. Alright. So belah sini. And ni belakang ni lah. So dari segi bunyi kuat ke tak kuat, tak sangat lah. Bunyi dia memang slow lah. Okay, yang ni belah sini. Sini tak nampak sangat lah. Sebab sini ada rak ni. So macam tu. So atas dia macam tu. Okay Alright. Jom kita masuk. Kita tengok ke dalam. Masuk buka. Kita buka. Kita buka. Okay. Part yang atas ni adalah part fridge lah. Yang ditulis tu fridge. Yang ni fridge. Bahagian pertama tadi. So kita buka. Okay. So dalam dia macam ni lah. Korang boleh buka sebelah. Mana-mana belah lah korang nak buka pun boleh.
Ataupun nak buka dua-dua belah lah macam tu. So dia membolehkan kita buka sebelah. Tapi dia kalau buka yang belah sini kan, sebab apa kebiasaannya peti sejuk yang ada dua pintu ni dia mesti ada ni, ada mekanisme ni. So dia akan macam tu lah. Dia akan jadi kuat. Aku tak pastilah yang lain, tapi rasanya macam tu. Mekanisme ni mesti ada. Sebab tu aku kadang-kadang aku tak suka buka pintu belah sana. So buka pintu belah sini je. So kadang-kadang jengah dulu belah sana. Jengah pula. Macam tu Okay, jom kita buka penuh lah. Jom kita buka. Okay, ni adalah condition dia. So macam ni lah ruangan dia. Peti sejuk ni macam biasa juga ada yang ni. Kalau tengok kat sini, ni adalah decoration je. Ni decoration je. Tapi dia tulis kat situ no frost. Maksud no frost ni dia tak ada air batu lah. Dia takkan ada air batu yang tu. Dia sebab dia tulis no frost. So macam tu lah. So macam biasa lah ni section-section. Lampu LED yang ni kita boleh ubah. Dia punya ni kaca Dan ni untuk kita punya apa nama ni, sayur ataupun buah-buahan lah. Yang ini korang boleh adjust lah dia punya moisture tu. Moisture tu maksudnya kelembapan tu lah. Kalau nak tinggi tutup lah. Maksudnya dia akan tutup rapat lah. Kalau kelembapan dia kurang, so dia akan ada airflow sikit lah macam tu. Ini contohnya untuk kesegaran sayur lah. Aku tak tahu apa logik dia macam tu kan. So macam tu lah. So ni ikutlah macam mana nak simpankan sayur dalam tu. Okay, sayur ke buah-buahan ke duduk dalam ni lah. Ataupun kalau korang ada apa nama, ikan ke daging ke yang korang nak masak tengah hari kan, pagi tu korang boleh keluarkan siap-siap daripada apa nama ni, yang beku ni, freeze ni, boleh letak dalam ni lah untuk bagi dia apa ni, defrost kat dalam ni lah. So biasa macam tu lah. Okay, basically tu macam tu lah. Tak ada apa sangat. Ni LED dia macam ni ruangan dia. Kedalaman dia seorang macam satu kaki ke dalam kot. Sekaki lebih kurang, sekaki lebih lah ke dalam. So boleh kira luas jugalah. Okay, and kalau aku buka lama ni, dia akan bunyi. Tak silap berapa, 10 saat, 1 minit, tak ingat lah. Tu dia dah bunyi, dengar tu. So dia bunyi, dia akan berkelip-kelip kat sini. Bagi tahulah, tu DR, door ni, door terbuka lah kan ni. So kita kena tutup lah. So sorry tutup dulu, hilang dia punya tadi tu amaran tu, sebab kita buka lama sangat. So kita buka yang bawah dululah, nanti kita pergi balik yang atas. Alright, tadi aku ceritakan berkenaan dengan section yang pertama belah sini. Yang ini My Fresh Choice ni, dia tak beku sangat. Kita boleh setkan dia punya suhu tu. So kita boleh setkan suhu dia. Sebab apa? Sebab kat sini kebanyakannya adalah yang dia frozen food lah. Benda yang bukan, kalau daging keras tu kita letak belah sini lah. Yang ini kebanyakan adalah frozen food. Contohnya macam ni lah. Kentang ke, ni apa ni, santan. Okay, so ni kebanyakan ni adalah frozen food lah yang kita orang. So macam ni lah, dia makin besar ruangan tu, makin banyak lah barang kita akan simpan lah. So tapi ruangan ni memang besar, memang besar. Yang ni boleh tarik yang ni boleh tarik, tapi jarang kita orang tarik lah. So ini yang kebiasaan ni kita ambil, kita letak atas ni lah. So yang ini kita boleh tarik, dan dia boleh tarik ke luar juga ni. Ni korang simpan apa-apa dalam ni. Dan ni kebanyakan adalah frozen food lah. Apa lekor semua ada ni. Pau lah apa semua ada kat sini. Okay. Okay, kalau korang tengok kat sini, dia kata adalah indikator tu. Sebab tu dia kata no frost. No frost maksudnya tak ada air batu tu. Tak ada air batu. So dia memang tak ada air batu lah. Dan dia ada bagilah berapa lama korang boleh simpan barang korang tu. 6 hingga 12 bulan. Paling lama setahun lah. Kalau buah, ayam, setahun kat sini. Dalam ni. Bergantung dengan ni juga, kita punya setting tadi. Tengok yang ni. Yang ini agak lama juga ni kita letak. Ini betul-betul, ini frozen frozen food kita orang. Okay.
Okay, yang ni adalah My Fresh Choice tadi tu, yang kita boleh setkan suhu dia. Suhu ni tak akan beku lah. Kalau korang tengok dia tak beku sangat lah. Okay, dan belah sini adalah freezer. Betul-betul freezer lah, freeze. So aku buka kan. Kat sini kita akan simpan lah yang kita nak keraskan lah. Dia still no frost juga lah kalau korang tengok dia no frost, tak ada air batu. Tapi kalau korang letak air, dia akan keras lah. Kat sini sebab kita dah setkan negatif. Yang ni kita setkan tadi air 18. Sebelum ni aku letak sebagai negatif 25. Dia betul-betul keras lah. Ni durian pun ada frozen. Okay, air batu, kalau kita nak buat air batu, kita akan letak kat sini lah. Nak senang capai. So kat bawah ni pun boleh juga. Ni kita punya apa nama, barang-barang basah lah yang kita nak beku kan. Contohnya udang. Kita boleh ni lah, ikan ke apa ke, daging ke, kita boleh ni lah kat dalam ni. Okay, dan bawah ni ada juga nugget. Dah tak muat belah sini, kita letak belah sini. Ni sebab kita tak makan, kita letak lah. So ada ikan, sotong, apa semua ni adalah kita punya barang basah yang kita nak bekukan lah kat dalam ni. So kalau korang tengok sini memang agak sejuk lah berbanding sebelah sana Okay, setakat ni memang tak ada apa yang masalah ke kerosakan lah setakat ni. Alhamdulillah lah, setakat ni tak ada apa kerosakan. Aku rasa itu saja kot untuk video kali ni. Kalau korang ada request untuk aku ceritakan benda lain ke berkenaan dengan peti sejuk ni, nanti aku akan ceritakan lah. Dari segi spek tu kan aku tak nak cerita panjang sebab nanti aku akan letakkan dekat description lah, korang boleh tengok sendiri. Nanti aku akan sediakan link lah, korang boleh beli kat mana. Sebab yang peti sejuk ni aku beli dekat Harvey Norman lah. Harvey Norman IOI Putrajaya, aku beli kat situ. And kalau korang nak beli, dia banyak juga kat Shopee dengan harga yang lebih murah lah. Tapi masa tu kita orang malas nak tunggu, just walk in je, tengok dan beli. Kebetulan masa tu ada rezeki lebih sikit, so kita walk in terus belilah. So macam tu Alright, itu saja untuk video kali ni guys. Terima kasih pada korang semua yang tengok video ni sampai habis. Aku harap membantulah untuk korang buat keputusan untuk beli peti sejuk baru kan. Sama ada peti sejuk Hisense ni ke ataupun peti sejuk yang lain lah. Kita just bagi guide je lah, dan kita tunjuklah kita punya testimoni setakat ni lah. Dan kita harap lepas 2 tahun nanti kita akan buat lagi lah testimoni ni. Kalau ada rezeki kepanjang umur, kita jumpa lagi guys. Okay guys, terima kasih banyak-banyak. Please komen kat bawah, like video ni, dan juga subscribe. Please subscribe. Kita akan buat lagi lah video-video review untuk produk-produk yang kita dah beli lah, untuk bantu korang beli juga. Okay, alright, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.